Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi, apa khabar semua? Okey, so hari ini kita akan teruskan kita punya pembelajaran PJPK, okey, bersama saya. Okey, Cikgu Zarina. Okey, apa khabar semua 5N? Saya harap semuanya sihat. Okey, kita akan lihat pada tajuk pertolongan cemas. So saya rasa semua orang tahu apa yang dimaksudkan dengan pertolongan cemas. Okey, jadi kita lihat di sini PJPK ni. Okey, dalam slide ini kita akan ada kita akan lihat situasi berisiko semasa bencana alam. Hampir semua negara di muka bumi ini mengalami bencana alam. Bencana alam yang berlaku meninggalkan kesan yang mendalam kepada mangsa. Kebanyakan mangsa akan mengalami trauma dan terdedah kepada pelbagai risiko. Berikut ialah situasi berisiko yang dihadapi oleh mangsa bencana alam. Okey, saya harap kamu faham apa yang dimaksudkan dengan bencana alam. Okey, terbaru kalau kamu perasan, kalau kamu prihatin, kamu ada lihat berita, okey di negeri Kedah baru-baru ini hujan menyebabkan gunung jerai kan. Banjir di persekitaran bawah tu. Jadi itu antara bentuk bencana alam, banjir. Tiba-tiba je banjir setelah hujan turun dengan lebatnya. Okey. Kemudian kita lihat di sini apa seterusnya. Okey, udara tercemar. Situasi berisiko semasa bencana alam. Udara tercemar. Kalau kamu lihat ingat pada beberapa tahun yang lepas, negara kita pernah mengalami keadaan jerebu. Okey, keadaan jerebu. Okey, jadi udara tercemar, kalau kita lihat di sini, apa yang dimaksudkan dengan udara tercemar? Asap, okey, daripada pembakaran ataupun apa? Kat sini, dia akan mencemarkan, okey, akan mencemarkan udara. Okey, dia akan mencemarkan udara. Okey, jadi kat sini awak tengok dan dia akan membahayakan nyawa manusia yang menghidup udara. Sebab tu kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu kita sekolah tutup kan, sekolah cuti macam kena pandemik COVID ni. Dulu jerebu, tak boleh keluar rumah juga sebab asap. Kan, jadi kita rasa tak selesa. Okey, jadi dekat sini menghidup udara tersebut terutama kepada kanak-kanak, orang tua, pesakit asma, okey, bronkitis dan radang paru-paru. Jadi, bila tercemarnya udara, pesakit-pesakit atau golongan yang terdiri daripada orang tua, orang yang ada sakit asma semua ni, dia akan lebih terkesan. Tingkah laku manusia yang tidak bermoral seperti pembakaran hutan untuk tujuan pembangunan yang tidak terkawal turut menyumbang ke arah kemusnahan alam. Kan? Okey, kalau kita lihat sebelum ni, jerebu tu dikatakan berpunca daripada pembakaran daripada negara jiran yang membakar kawasan ladang yang besar. Kenapa dia buat macam tu? Okey, dia nak jimatkan kos mungkin supaya kalau dia bakar dia tak perlulah upah pekerja untuk untuk membersihkan ladang tu, contoh kan, sebab ladang tu mungkin memang dah nak nak ditukar kepada pokok yang baru kan. Okey. Kemusnahan hutan dan pembakaran terbuka akan mendorong berlakunya kejadian seperti banjir dan tanah runtuh. Okey, kalau kamu ingat, okey, baru saya sebut tadi bencana alam yang berlaku di negeri Kedah iaitu banjir kilat. Gunung Jerai itu adalah satu kawasan peranginan yang sangat cantik. Tapi okey, sebab saya sendiri tak pernah sampailah. Okey. Jiran saya cerita tempat tu atas tu cantik sangat, ada resort yang cantik, tapi semuanya habis apabila banjir kilat, tanah runtuh. Kenapa tanah runtuh? Mungkin ada berlaku pembalakan ataupun orang bercucuk tanam yang menyebabkan diorang telah mengubah suai keadaan sebenar kawasan di situ. Sebab sebenarnya pokok-pokok yang ada dekat lereng-lereng bukit tu untuk mengelakkan berlakunya banjir. Kenapa? Bila kalau hujan lebat kan, bila ada pokok tu logiknya air tu tak akan turun dengan deras kan, sebab dia tersekat-sekat dengan banyak pokok. Tapi kalau pokok-pokok tu dah tak ada, air akan turun dengan laju dah macam waterfall lah kan. Itu menyebabkan tanah runtuh sebab tanah bukit
hakis. Okey. So inilah situasi yang berlaku yang berpunca daripada udara tercemar je. Udara tercemar jadi macam-macam akan berlaku. Okey, kemudian penyakit berjangkit. Nampak tak tu? Penyakit berjangkit. Bila kamu tak tutup makanan, nampaklah siapa ni Cik T datang ni. Kan? Kejadian bencana alam yang berlaku seperti banjir, akibat banjir akan menyebabkan penyakit berjangkit. Menimbulkan pelbagai penyakit bawaan oleh mikroorganisma iaitu seperti bakteria, virus, fungus. Semualah ni yang akan menyebabkan kalau contohnya Cik T ni datang, awak makanan awak tak tutup kan? Contohlah. Jadi dia dah makan dulu. Okey, dan mekanisme yang menyebabkan penyakit didapati berada di dalam tubuh manusia, haiwan, persekitaran dan tumbuhan. Penyakit berjangkit ketika bencana alam, apa ni? Leptospirosis. Nanti kita tengoklah, awak boleh Google apa benda penyakit ni. Malaria, demam denggi dan denggi berdarah yang diwartakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Denggi ni punca apa? Ya, nyamuk. Bila kawasan rumah kita tak bersih, air bertakung, jadi cik nyamuk ni pun suka duduk dekat kawasan itu. Okey. Seterusnya, lemas. Sering terjadi apabila berlaku banjir besar. Orang lemas. Nampak tak? Semuanya berpunca daripada kita sebenarnya manusia sendiri menyebabkan semua ni berlaku. Tadi asap kan? Bila kenapa berlaku banjir? Okey, sebab berlaku pembalakan haram. Mangsa terjatuh atau tergelincir akibat permukaan yang licin. Sebab tak jaga kebersihan. Mangsa berkemungkinan besar akan lemas jika tidak pandai berenang. Kejadian lemas juga boleh berlaku terhadap orang yang cuba menyelamatkan mangsa. Sebab tu dia katakan bila kamu bukan merupakan orang yang terlatih dalam menyelamatkan orang yang dalam keadaan lemas, tak boleh tolong dia. Sebab orang lemas ni dia akan tarik je kita. Macam itulah. Okey, jadi bagi pada orang yang memang pandai berenang, orang yang memang pakar dalam menyelamatkan orang yang lemas. Okey, so ini antara situasi berisiko semasa bencana alam. Penyakit berjangkit tadi, ni lemas, semuanya berlaku semasa bencana alam. Kecederaan fizikal. Kecederaan fizikal sering terjadi apabila mangsa ingin menyelamatkan diri semasa berlaku bencana alam. Bila bencana alam, banjir, awak nak lari, nak elak, nak selamatkan barang-barang keperluan atau yang penting dalam rumah. Okay, jadi menyebabkan mungkin akan berlaku kecederaan. Kecederaan seperti luka, patah anggota badan yang memerlukan rawatan segera bagi memastikan mangsa tidak mengalami kecederaan yang serius. Kecederaan juga boleh berlaku kepada anggota pasukan penyelamat, kecemasan semasa menjalankan operasi menyelamat. Kan kalau dia nak melakukan operasi menyelamat mungkin akan juga berlaku kecederaan. Itu dia. Okey, seterusnya kita tengok makanan tercemar. Makanan tercemar kenapa? Makanan yang terkena air banjir telah tercemar dan tidak selamat dimakan. Makanan tersebut juga boleh tercemar disebabkan oleh bakteria yang dibawa oleh manusia atau disebarkan oleh haiwan. Tin makanan yang sudah kemik, bocor, berkarat atau berlubang. Ekoran daripada bencana alam akan menyebabkan berlaku pencemaran makanan. Sebab tu, bila kita beli barang di kedai, pastikan kamu akan ambil tin makanan yang betul-betul elok. Kalau kemik, hak kamu untuk memulangkan kepada pihak kedai untuk dia menggantikan yang baik. Okey, kemudian kita lihat renjatan elektrik. Kalau banjir, nampak tak macam mana? Boleh juga berlaku selepas banjir besar, gempa bumi dan taufan. Okey, wayar elektrik yang terputus ketika bencana alam masih mengalir arus elektrik. Jadi sangat bahaya. Air ni merupakan pengalih elektrik yang terbaik. Jadi kalaulah wayar ni putus, dia terkena dekat air, awak pula ada kat situ, bermakna awak boleh kena renjatan elektrik. Kerana air merupakan pengalih elektrik yang terbaik. Itu dia. Saya dah sebut dah 6 akibat bencana alam, risiko yang berlaku. Okey, jadi dekat sini
kita akan tengok apakah dia teknik pertolongan cemas. Teknik pertolongan cemas. Bawa mangsa ke kawasan yang selamat, pastikan pengudaraan sekitar yang cukup dan selesa. Periksa serta pastikan tiada apa-apa makanan iaitu benda asing yang berada di mulut mangsa. Ini kalau nak buat pertolongan cemas, ini mangsa. Pergi kat kawasan selamat dulu, baru awak nak selamatkan dia. Keadaan kat situ, jangan dalam keadaan tempat yang sempit. Kena kawasan yang lapang, yang udaranya bersih. Boleh pengedaran udara yang bagus. Dan pastikan dalam mulut pesakit tu yang kita nak tolong tu jangan ada makanan. Nanti kamu nak buat pertolongan cemas, takut dia tersedak ke kan, tersekat dekat tekak dia pula makanan tu. Okey, ini adalah teknik-teknik pertolongan cemas. Okey, jadi dekat sini, macam tadilah kan kita katakan, dia kata bawa masuk ke kawasan kawasan selamat, pengudaraan, okey, merehatkan bahagian yang cedera. Kalau dia punya cedera dekat bahagian kaki, kan lebam ke, patah ke, kalau patah kalau awak tak pasti, awak tunggu pada orang yang lebih arif, yang lebih tahu bahagian kalau patah-patah. Jangan pandai-pandai awak nak balut. Okey, jangan sentuh. Jadi kalau awak tahu, awak tengok tak luka, tapi dia kata sakit. Mungkin ada berlaku kecederaan di dalam. Jadi jangan buat apa-apa sehingga tunggu kehadiran apa ni lah, ambulan ke kan. Jadi nampak ni mangsa terlibat tidak dibenarkan bergerak. Awak jangan paksa dia, suruh dia jalan, jalan, jalan. Sedangkan mungkin patah kat dalam, kita tak tahu. Okey. Okey, jadi tadi kita dah lihat situasi yang berlaku akibatnya bencana alam. So, teknik pertolongan cemas. Teknik pertolongan cemas ni kalau awak lihat di sini, okey, ni tadi dia dah tunjukkan, saya dah bagi tahu dah kalau dia patah di bahagian tangan apa. Tadi secara umum, dia kata bawa mangsa ke kawasan selamat, udara. Ini secara umum ambil dulu 2 step ni. Kalau awak tengok bahagian tangan yang sakit, okey dia sakit tapi kita tak nampak luka. Kalau nampak luka senang, tak nampak luka. Jadi awak tengok gunakan anduh sementara bantuan sampai di lokasi. Anduh, tahu kan anduh? Siapa masuk PBSM, ada anduh. Okey, jadi nanti kita akan lihat. Okey, jadi itu dia penggunaan anduh. Jadi kenal pasti halangan dan rintangan. Kalau awak lihat, ni semua orang-orang yang pakar dengan pertolongan cemas. Jadi kita nak membantu di awal, kalau kita tak tahu, so sekadar kamu boleh tenangkan pesakit kan. Tak boleh, jangan bagi dia gerak semua tu jangan. Itu adalah pertolongan cemas lah. Jadi kat sini dia kata kenal pasti halangan dan rintangan. Kenal pasti iaitu yang sering berlaku ketika banjir seperti laluan mencabar, rintangan di hadapan seperti binatang berbisa, benda tajam dan jalan berlubang. Sebab keadaan banjir, so awak kena pastikan semua-semua itu selamat. Tak terkena. Penyelamat perlu terus ke hadapan, okey, untuk beroperasi menyelamat. Tumpuan dan fokus perlu ditingkatkan bagi mengelakkan diri berada dalam bahaya. Maaf. Okey, membuat keputusan untuk bertindak. Jadi macam saya kata tadi, kita yang tak ada kepakaran dalam menyelamat, jangan sesuka hati awak nak buat. Dia kata jangan panik atau takut ketika bertindak. Pindahkan mangsa ke tempat yang selamat. Tapi kalau tak boleh gerak, jangan gerakkan. Ini saya terangkan ni bagi orang yang dah pakar. Ini yang dia buat. Kita jangan berkomunikasi cara berhemah dengan mangsa banjir. Cakap elok-elok dengan dia, jangan kata habislah puan, encik, habislah banjir, rumah habis dah semua. Habislah orang tu tak berapa sakit pun jadi sakit dia memikirkan. Situasi yang sering dihadapi apabila ada penyelamat yang hilang budi bahasa dan tata bicaranya kerana berada dalam keadaan letih dan tidak cukup rehat selepas seharian menjalankan operasi. Jadi walau macam mana, sebagai macam sekarang kan keadaan COVID ni frontliner, kalau frontliner tu tak sabar, mungkin dia akan marah-marah ke kan. Tapi sebab inilah, dia memang perlu tahap kesabaran yang tinggi. Okey. So seterusnya memberikan rawatan sementara. Okey, apakah dia rawatan sementara? Beri bantuan kecemasan sehingga pasukan penyelamat sampai. Okey, aplikasikan semua teknik. Ini tapi awak ingat ini hanya orang yang ada
ilmu pertolongan cemas. Kalau kita tak ada, tak payah jangan main buat tekan-tekan dekat orang ni, habis nanti mati lah pula kan. Gunakan sarung tangan jika ada serta elakkan daripada menyentuh darah dan cairan mangsa sekiranya perlu. Kan sebab kita tak tahu mungkin mangsa itu mempunyai penyakit. Jadi kita tak boleh sentuh sebab banyak penyakit yang berjangkit melalui cairan. Kan awasi keselamatan diri anda setiap masa dan cegah daripada penyakit berjangkit. Jadi di sini kesimpulannya apa yang perlu kamu buat sebenarnya sekiranya kamu ni bukan orang yang pakar. Jadi apa kita buat? Menghubungi pasukan kecemasan. Okey, menghubungi pasukan kecemasan. Okey, jadi supaya mereka yang datang orang yang lebih arif tentang kecederaan yang berlaku. Okey? So saya akhiri kita punya kelas hari ini iaitu apa yang kita dah lihat tadi. So awak tengok ni semua bahagian menghubungi pasukan kecemasan lah. Jadi dah habis dah. Okey, jadi kalau kita lihat tadi, okey, di sini kita telah selesaikan situasi berisiko semasa bencana alam. Okey, so untuk kelas seterusnya kita akan soal jawab, okey, untuk memberi penerangan lebih lanjut. Okey, saya harap semua pelajar faham. Okey, jika tak faham kamu boleh ulang untuk menonton video ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.